Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih kepada pimpinan majlis yang dimuliakan, Tuan Imam, pegawai dan seluruh jawatan kuasa Masjid Sultan Idris II, pengurusi Majlis Ta'lim Intaniyah dan seluruh warga kerja Majlis Ta'lim, para asatidatul kiram, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, ahbabuna fillah, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita dipertemukan dan kita niatkan mudah-mudahan pertemuan kita ini menyambung silaturahim dan mahabbah antara kita, dan pertemuan kita ini juga menjadi sebab musabab nanti Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan keampunan. Allah berikan kepada kita kefahaman demi kefahaman dalam kehidupan beragama yang mudah-mudahan dengannya menjadi sebab musabab kita beroleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan pertemuan kita ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, mereka yang hadir ke majlis ilmu beroleh dengan tiga perkara besar. Yang pertama ialah dijanjikan dijauhkan daripada neraka, yang kedua dijanjikan dengan syurga, dan yang ketiga ialah dianugerahkan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengharapkan dengan pertemuan kita hari ini, duduknya kita dalam masjid ini, kita beroleh curahan rahmat dan keberkatan daripada Allah, sehingga diberikan kefahaman-kefahaman agama yang dengannya kita dapat memperindahkan dan memperelokkan lagi ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pagi ini solat berjamaah, panduan imam dan makmum. Pengajian kita sebagaimana yang dimaklumkan oleh Datuk Haji Ayub tadi, pengajian yang ekspres, nak habiskan satu kitab dalam masa satu hari di Masjid Negeri Shah Alam. Dan tuan, kitab ni saya daurahkan selama 6 hari baru habis. Hari ini kita nak cuba sedaya mungkin untuk kita habiskan dalam masa sehari. Jadi pengajiannya agak sardan maksudnya laju-laju, tapi saya taklah laju sangat, sebab kalau laju sangat pendengarnya jadi sardin. Jadi insyaAllah secara santai-santai saja. Mana tempat yang perlu diberi penjelasan panjang kita panjangkan, mana tempat yang perlu hanya sekadar ringkas kita ringkaskan saja. Baik, langsung pada halaman yang pertama. Tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah. Di antara perkara-perkara yang disunatkan, bahkan merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang pertama ialah dengan azan. Ulama mengatakan azan adalah hak milik solat fardu. Azan hak milik solat fardu. Azan bukan sekadar hak milik waktu. Kalau dikatakan hak milik waktu, hanya kita melaungkan azan dalam waktunya. Tetapi pernah berlaku Nabi kita SAW melakukan qada salat duha. Dia melakukan qada salat subuh pada waktu duha. Nabi kita memerintahkan agar Sayyidina Bilal melaungkan azan. Jelas sekali waktu telah pun tamat, tetapi kerana nak melakukan solat fardu maka masih dilaungkan azan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa azan hak milik solat fardu. Azan bukan hak milik solat berjamaah, sehingga hanya ketika nak melakukan jamaah saja baru kita laungkan azan. Azan adalah hak milik solat fardu. Ketika mana Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengembala kambing bersendirian, tetapi Nabi kita tetap perintahkan beliau melaungkan azan. Jadi kalaulah dikatakan azan hanya hak milik solat berjamaah, Abu Sa'id takkan diperintahkan untuk melaungkan azan saat beliau solat sendirian. Maka disitulah para ulama mengatakan bahawa azan adalah perbuatan sunat yang mengiringi solat fardu. Ia bukan hanya sekadar hak waktu, dan ia juga bukan sekadar hak solat berjamaah.
Maka saat kita memahami kenyataan tersebut, tidaklah lagi menjadi masalah kalau saat dalam keadaan-keadaan tertentu kadang-kadang azan dilewatkan. Ya, contohnya azan Isya, tuntutannya memang terbaik kalau kita dapat laungkan azan pada awal waktu. Tetapi kadang-kadang di kalangan penceramah-penceramah kita bermacam-macam PL dan ragam. Ada ustaz-ustaz yang katanya ya, mengaji ilmu lagi wajib daripada azan. Azan sunat saja. Jadi kalau azan saya balik, kata dia. Takkan kita nak bagi dia balik. Ya. Maka pada ketika itu tangguhkan azan, teruskan pengajian. Selesai pengajian masih lagi sunat azan. Ya. Sebab azan adalah hak solat fardu. Yang berikutnya, azan ini kalau boleh jangan ditinggalkan tiap-tiap waktu. Jangan kalau sampai dilewatkan langsung kita tak azan. Kuliah sampai jam 9 malam, maka kita tak laungkan azan. Pada ketika itu kita telah menghilangkan ataupun meluputkan satu daripada janji Nabi SAW. Idza adzana muadzinun fi qaryatin ammanahallahu minal bala. Apabila muazzin melaungkan azan di suatu kampung, Allah akan amankan kampung itu daripada bala dan musibah. Jadi saat kita tak pastikan azan berkumandang 5 waktu, maka pada ketika itu ya seolah-olah kita ya mengundang bala dan musibah. Maka ia merupakan hak seluruh makhluk Allah untuk mereka disantuni dengan laungan azan. Maka sebab itulah jangan ditinggalkan. Yang berikutnya dengan iqamah. Sunat pada iqamah dan azan ini dibezakan. Nabi kita katakan wal yahdar, hendaklah iqamat itu dihadarkan. Adapun azan itu dengan laungan yang panjang, tetapi iqamat dihadarkan, dipendekkan. Kadang-kadang ya di zaman kita ni, Bilal-Bilal kita Masya Allah kerana nak melakukan iqamat, dengar macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan ke qamat? Ya. Yang ada kat rumah, yang baru bangun, ya, subuh baru bangun, oh baru azan, sempat lagi. Ya, baru masuk bilik air, ya, kemudian mandi, datang ke masjid, ya, imam sudah wirid. Ya. Sebab apa yang dengar tadi itu bukan qamat, bukan azan tapi qamat. Maka dengan sebab itu Nabi kita katakan ya qamat wal yahdar, hendaklah dihadarkan. Dihadarkan maksudnya apa? Dengan disebut dengan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada kat bilik air, yang ada kat rumah, oi dah qamat ni. Ya, maka bersegera dia. Sebab tahu ya laungan itu bukan laungan azan. Maka sunan azan itu dibezakan dengan iqamat pada cara menyebut. Ya, cara melafazkannya. Sebab dalam hadis Nabi kita katakan wal yahdar, hendaklah dihadarkan sebutan-sebutan iqamat. Ya. Baik, berikutnya ialah merapikan shaf. Ya, sunan imam sekurang-kurangnya mengingatkan kepada para jamaah dengan shaf. Ya. Imam tak cakap Arab pun tak apa, sebab yang kat belakang tu bukannya faham Arab. Ini kadang-kadang shaf atimu sufufakum rahimakumullah, sallu salatal muwaddi'. Yang kat belakang tengang aja, apa imam cakap? Ya, aku tak faham pun kata dia. Ya, cakap Melayu saja sebab kita ni Melayu. Ya, shaf, luruskan dan rapatkan shaf, rapatkan bahu dengan bahu. Ya, tunaikanlah solat umpama ini solat buat kali terakhir. Itu terjemahan yang tadi itu. Ya, baru kita faham. Ya. Jadi cakap Melayu pun tak apa, sekurang-kurangnya dengan mengingatkan jamaah shaf, maka imam sudah dapat ganjaran pahala sunan merapikan shaf. Tetapi kalau ditanya berkenaan dengan seafdal merapikan shaf, ulama mengatakan sunan imam menoleh melihat kepada para jamaah dan imam tidak takbir sehinggalah shaf sudah pun kelihatan sempurna pada pandangan matanya sendiri. Sunan imam toleh tengok kepada para jamaah dan ya merapikan shaf.
Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, ketiga-tiga orang ini tuan-tuan bukan hanya sekadar menoleh kepada jamaah, tetapi Nabi kita Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar berjalan daripada saf ke saf, merapikan saf. Di zaman Sayyidina Uthman bin Al-Affan, disebabkan orang terlalu ramai, jemaahnya banyak, maka pada ketika itu Sayyidina Uthman tugaskan petugas-petugas khas yang dibayar gaji untuk merapikan saf. Ni di negara kita belum ada lagi. Tak tahulah kalau masjidnya Sultan Idris ni nak buat nanti. Ya. Kalau di Indonesia tuan-tuan pergi ke Bandung, pergi ke Medan, pergi ke mana, masjid-masjid raya, maksudnya masjid daerah. Setiap masjid daerah dan masjid negeri di Indonesia ada jawatan khas pegawai rapatan saf. Ya, dia pakai selendang tuan-tuan, tertulis ini pegawai rapatan saf, dia bawa cota satu. Ya, berjalan merapikan saf. Itu ada. Ya, di Indonesia, di Jakarta Masjid Istiqlal pun ada. Kalau yang pernah pergi ke Masjid Istiqlal, ya, jawatan itu tuan-tuan sejak zaman Sayyidina Uthman lagi sudah ada. Ya, Sayyidina Uthman telah mewujudkan jawatan tersebut. Ya, pegawai-pegawai yang ditugaskan khas untuk merapatkan saf. Apa hikmah tuan imam toleh tengok pada jamaah? Ya, apa hikmah tuan imam toleh tengok pada jamaah? Banyak sangat hikmahnya. Ya, antaranya supaya imam sendiri dapat memastikan saf telah sempurna baru takbir. Kerana selama mana saf belum sempurna, makruh imam takbiratul ihram. Yang pertama. Yang kedua, supaya tuan imam dapat menjaga keseimbangan saf kiri dan kanan, supaya seimbang. Orang kita kadang-kadang dia faham afdal masuk sebelah kanan, seorang datang masuk kanan, seorang lagi kanan, seorang lagi kanan, sudahnya kiri tak ada siapa nak masuk. Itu hukumnya makruh. Sebab dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, Nabi kita SAW berpesan, wassitul imam, pastikan imam di tengah-tengah kalian. Maksudnya saf mestilah seimbang kiri dan kanan. Kalau kita tengok kanan dah ramai, maka afdal masuk sebelah kiri. Untuk kita mengamalkan hadis Nabi, pastikan imam di tengah-tengah kalian. Ini tuan imam dapat perhatikan saat tuan imam toleh kepada jamaah. Yang berikutnya, tuan imam juga dapat memastikan tertib susunan saf yang afdal. Ya, orang dewasa, kemudian dengan kanak-kanak, kemudian dengan muslimat, itu dapat diperhatikan oleh tuan imam sendiri. Yang berikutnya, tuan imam juga dapat memastikan apakah yang berada benar-benar di belakang imam itu orang yang ada 3 kriteria. Kadang-kadang jemaah kita ni tuan-tuan, dia asal tengok ada kosong depan dia langsung datang. Ya, walaupun dah direservekan, ya, 3 sajadah, ya, berbeza dengan sajadah yang lain. Ya, ada setengah masjid letak lagi reserve. Ya, datang jemaah kita dialih aja, tidak ada hak eksklusif dalam masjid, kata dia. Siapa datang awal dia duduk depan. Ya, kadang-kadang ada yang nakal macam tu. Ya, sedangkan orang yang nak berada di belakang imam itu perlu ada 3 kriteria. Dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Nabi kita katakan, liyaliyani minkum ulul ahlam, hendaklah orang yang berada di belakangku ulul ahlam. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan al-uqala, ya, minkum, iaitu orang yang cerdik pandai, orang yang faham hukum, orang yang tahu, ya, selok-belok dalam solat berjamaah, yang layak untuk berada di belakang tuan imam. 3 orang, 4 orang, setengah tempat 5 orang yang di belakang imam, ya, kita reservekan untuk mereka yang ada 3 kriteria. Kriteria pertama, dia hendaklah orang yang bersedia untuk menjadi khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Saat tuan imamnya batal, maka dia tahu bagaimana cara nak menggantikan imam. Imam sudah terbatal, imam toleh, mohon maaf saya dah batal. Imam dah batal boleh cakap aja, ya, tak payahlah imam, ya, rigid sangat, buka mic pelan-pelan, pergi pasang pula. Ya, boleh cakap aja. Sebab apa? Imam dah batal, imam bukan orang solat lagi. Ya, cakap aja,
mohon maaf saya dah batal, minta Haji Ahmad gantikan. Haji Ahmad pun baiklah, batal Haji Ahmad sebab sebut baiklah. Ya. Maksudnya Haji Ahmad tak layak ada belakang imam sebab tak faham hukum. Ya. Jadi yang pertama, mestilah orang yang berkelayakan menjadi khalifah, pengganti imam. Kelayakannya pada pakaian dia elok, kelayakannya pada penampilan elok, kelayakannya pada faham hukum baik, kelayakannya pada bacaan juga baik, kelayakannya pada dia merupakan orang yang tak ditohmah oleh orang lain, maksudnya tak dicaci maki dan tak ditohmah, baik, barulah dia orang yang layak untuk mendapat kriteria khalifah tadi. Dia tahu bagaimana nak menggantikan imam. Tuan imam terbatal pada waktu sujud, maka pada ketika itu tuan imam kalau terbatal waktu sujud, jangan bangun pelan-pelan keluar dari masjid. Jemaah pengsan nanti, tunggu lama sujud. Sudahnya ada seorang angkat kepala, imam mana dah ada, imam dah tak ada, patutlah lama. Tuan imam boleh cakap saja, saya dah batal, kata imam. Saya dah batal, minta Bilal gantikan. Tuan Bilal pun merangkak ke depan. Batal kalau merangkak, tuan-tuan. Jadi macam mana nak menggantikan imam dalam posisi sujud? Ulama mengatakan tidak wajib bergerak ke hadapan, bahkan hendaklah langsung menggantikan imam di tempatnya, sehinggalah ketika mana dia mendapat qiyam baru bergerak ke depan. Jadi kalau dia tak tahu hukum hakam ini, maka dia belum layak untuk ada di belakang imam. Sebabnya kriteria pertama sebagai khalifah tidak ada. Yang kadang-kadang yang datang ke depan tu sebab nak fadilat soft saja, tuan-tuan. Ataupun nak tumpang syafaat imam. Syafaat apa? Syafaat sejuk ekon imam. Sebab depan imam ada kotak ekon khas. Dia yang kat belakang pun dapat sejuk juga. Tapi bila imam batal, dia tak tahu macam mana nak buat. Kriteria yang kedua, hendaklah yang berada di belakang imam yang dikatakan al-uqala dalam hadis tadi itu, kata para ulama, ialah orang yang boleh menjadi munabbih. Munabbih bermaksud orang yang menyampaikan peringatan-peringatan kepada imam saat imam tersalah atau tersasul. Tuan imam kadang-kadang tersasul, baca surah sajadah masuk ke surah Yasin, makin pergi makin Yasin, makin pergi makin Yasin. Sudah, kata jemaah, panjang dah kita hari ni, imam baca Yasin pula. Hanya awal sajadah tiba-tiba melompat masuk ke Yasin. Makin pergi makin Yasin, makin pergi makin Yasin. Nak harapkan jemaah kat belakang bantu untuk patah balik ke sejadah, yang kat belakang pun semua hafiz Yasin aja. Jadi masalah. Bermaksud pagi Jumaat kena ada yang hafal sajadah di belakang imam, yang ada di belakang imam tu. Maka dengan sebab itu sekarang ni temuduga pengambilan Bilal, dipastikan Tuan Bilal pun hafal sajadah, supaya dapat jadi munabbih. Baik. Kadang-kadang bukan surah panjang pun, surah pendek saja, baca watini wazaitun, tapi penyudahnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terkedu tuan imam, mula atin kenapa penyudah jadi wal as. Ulang balik sama juga wal as juga, ulang balik sama juga ayat wal as juga. Falahum ajrun ghairu mamnun, tak jumpa. Maka pada ketika itu perlu ada seorang kat belakang yang bantu supaya dapat kembali kepada surah yang sebenar. Itu peranan munabbih, yang di belakang imam. Kadang-kadang munabbih itu diperlukan saat tuan imamnya tersalah. Rakaat pertama, tiba-tiba imam sudah duduk tahiyat awal rakaat pertama, maka pada ketika itu wajib para jamaah semua bangun berdiri dan menyampaikan teguran. Kalau saat yang ada kat belakang imam juga ikut duduk, jamaah lain insya-Allah akan ikut duduk. Tapi kalau saat yang kat belakang imam tu tahu hukum, maka dia tahu pada ketika itu haram duduk, tak boleh duduk. Bahkan dia wajib langsung berdiri untuk memberikan peringatan kepada imam bahawa kedudukan imam itu salah. Maka siapa yang boleh bantu ni? Yang belakang imam. Maka dengan sebab itu orang yang di belakang imam itu juga kena bersedia untuk menjadi munabbih. Yang ketiganya, kriteria yang ketiga, orang yang di belakang imam itu hendaklah orang yang boleh menyampaikan pergerakan imam, iaitu menjadi muballigh.
Muballigh ialah orang yang menyampaikan pergerakan imam ketika mana ketika mana dibimbangi suara tuan imam tidak kedengaran. Solat Isya, hujan lebat, kemudian tiba-tiba blackout, Masya Allah. Pada ketika itu pandangan tak nampak pergerakan imam, pendengaran tak dengar pergerakan imam. Maka pada ketika itu perlukan kepada jamaah semua ada yang menjadi muballigh, yang menyampaikan. Yang ada di belakang imam dapat dengar suara imam, tapi yang kat belakang lagi tak dengar. Maka yang di belakang imam itu kena jadi muballigh. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dia kuatkan suara. Begitu juga 2-3 saf belakang ada seorang lagi muballigh, 2-3 saf belakang ada seorang lagi muballigh, supaya semua dalam masjid dapat dengar suara imam. Jadi pada ketika itu perlu kita tahu orang yang nak jadi muballigh ni dia ada syarat dia. Yang pertama, dia tak boleh qasadkan takbir-takbir dia yang dia kuatkan suara tu sebagai semata-mata i'lam kerana akan jadi komunikasi, tetapi hendaklah dia niatkan dia menyaringkan suara itu kerana mematuhi perintah Allah supaya membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maksudnya dia menyaringkan suara kerana ketaatannya pada Allah, bukan kerana nak buat kebajikan kepada orang ramai sahaja. Yang kedua, dia hendaklah orang yang jahirus saut, dia hendaklah orang yang kunyaring suaranya. Kalau suaranya sendiri pun perlahan, tak boleh jadi muballigh. Imam Allahu Akbar, dia Allahu tak boleh jadi muballigh. Muballigh apa macam tu? Kawan sebelah pun tak dengar. Dan yang ketiganya ialah dia hendaklah orang yang suratul harakah, orang yang dapat bergerak dengan cepat. Jangan pula imamnya Allahu Akbar turun, dah bangun berdiri, dia baru nak merangkak bangun, Allah tak bangun-bangun. Tu tak boleh jadi muballigh, berselerak jemaah nanti. Jadi itu di antara syarat-syarat sebagai muballigh. Jadi saat tuan imam toleh melihat kepada para jamaah, tuan imam dapat kenal pasti apakah yang di belakang imam tu orang yang ada 3 kriteria yang kita sebutkan tadi. Tuan imam toleh-toleh tengok, Masya Allah imam 2 ada saf yang ke-10 yang ke depan ni semua anak-anak aja. Maka boleh minta anak-anak bagi laluan sikit kepada imam 2 untuk ada di sini. Boleh tuan imam berminta demikian supaya menjaga kemaslahatan solat orang ramai. Sunat imam menoleh kepada jamaah itu selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, supaya tuan imam juga dapat kenal pasti hal keadaan para jamaah. Mungkin ada jamaah yang sakit, mungkin ada yang uzur, mungkin ada yang bawa anak kecil, mungkin juga orang musafir yang ramai singgah. Contohnya di masjid ini yang singgah hanyalah orang asing yang ramai. Contohnya orang asing, orang singgah, mereka tak nak lama-lama sebab dia singgah dan dia nak teruskan perjalanan. Maka pada ketika itu saat tuan imam kenal pasti yang ada adalah ramai orang asing ataupun orang singgah daripada anak qaryah tempatan. Pada ketika itu sunat tuan imam baca pendek saja supaya meraihkan orang singgah tadi, agar hati dia tidak gundah gulana di dalam solat kerana panjangnya bacaan imam. Aku singgah nak solat aja, imam baca 3 muka surat Allah. Dia ada gangguan macam tu dalam hati dia. Itu di antara hikmah saat merapatkan saf, tuan imam toleh kepada para jamaah. Yang berikutnya mengambil sutrah. Sutrah bermaksud kita menghadkan batasan kawasan solat kita. Dan had batasan kawasan solat kita itu sejarak 3 hasta di hadapan kita. 3 hasta. Seafdal-afdal sutrah yang paling afdal ialah kita solat dalam mihrab, kerana solat dalam mihrab aman daripada lalu lalang orang dan juga aman daripada pandangan kita terganggu dengan hal-hal yang lain. Maka seafdal-afdal sutrah itu ialah mihrab. Yang kedua ialah dinding. Kalau tak ada mihrab, maka kita salat menghadap dinding, jaraknya 3 hasta. Yang berikutnya, kalau tak ada dinding, maka pada ketika itu tertib yang ketiga ialah tiang. Kita menghadap tiang. Yang berikutnya, kalau tak ada tiang, maka tertib yang keempat ialah kita ambil sesuatu, kita letakkan di depan dengan jarak 3 hasta dengan kita.
Ya, kalau tak ada sesuatu untuk diletakkan juga di hadapan kita, maka pergi kepada tertib yang kelima, kita hamparkan hamparan solat. Seperti yang bawa yang bawa selendang, maka dihamparkan, dibentangkan selendangnya, maka itu merupakan tertib sutroh yang kelima. Berikutnya, kalau tak ada selendang, tak ada hamparan solat, maka pada ketika itu pergi kepada tertib yang keenam, iaitu jaral khatti, sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekurang-kurangnya sutroh itu dengan satu goresan di hadapan. Ya, jadi kita boleh meniatkan garisan-garisan soft dalam masjid ni sebagai sutroh kita. Dengan erti kata, kalau ada yang lalu lebih ke depan daripada garisan soft, maka dia tidak dihukum orang yang melintas di hadapan orang yang solat, kerana kita telah meniatkan garisan itu sebagai sutroh bagi kita. Mengambil sutroh ini, tuan-tuan, jumhur ulama mengatakan sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Manakala Imam Asy-Syaukani, pengarang kepada Tuhfatul Dzakirin, syarah kepada Hasnul Hasin, menyebutkan mengambil sutroh hukumnya wajib. Maka disebabkan ada ulama yang mengatakan wajib, maka adalah menjadi suatu perkara yang patut dan wajar untuk kita tidak tinggalkan. Dalam solat-solat kita, solat fardu ataupun solat sunat, kita pastikan diri kita mengambil sutroh. Baik, berikutnya ialah beberapa perkara berkenaan dengan iqamat. Yang pertama, sunat Bilal melewatkan iqamat sekadar memberi ruang waktu kepada para jamaah melaksanakan solat sunat. Kerana dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, bainal adzanaini rak'atain, di antara dua azan, iaitu azan dan iqamah, rak'atain, ada tuntutan 2 rakaat solat. Berapa kadar lama masa yang Tuan Bilal sunat berikan kepada para jamaah dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Asbahani, At-Tabrani meriwayatkan bahawa satu hadis daripada Sayyidina Ubay dan Ka'ab, dan riwayat yang lain daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan bahawa Nabi kita pernah berpesan kepada Sayyidina Bilal, jadikanlah waktu di antara azan dan iqamahmu sekadar orang yang sedang makan dapat menghabiskan makanannya dengan tenang dan dapat bersiap sehingga datang melaksanakan solat. Jadi orang yang sedang makan di rumah, dengar azan, dia sempat habiskan makanan, kemudian dia sempat ambil wudu, langsung dia datang ke masjid, dia masih lagi sempat dapat solat bersama dengan imam. Jadi hitung kira kadar waktunya, kita katakan, boleh dikatakan dalam 10 minit. Jadi kebanyakan tempat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Atiyah Saqar, beliau menyebutkan bahawa diberi ruang waktu sekadar 10 minit untuk solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga isya. Adapun dengan sembahyang subuh, ada lagi satu riwayat Nabi kita berpesan, sehinggalah orang yang sedang mandi dapat menyelesaikan mandinya, kemudian bersiap-siap dan datang ke masjid. Maka waktu subuh kebiasaannya dilengahkan, dilambatkan sehingga 15 menit untuk memberi ruang waktu kepada yang mandi tadi. Memang patut dan wajar subuh dengan mandi, takkan subuh-subuh dah makan. Jadi kita gabungkan kedua-dua hadis tadi itu, selepas azan subuh beri masa 15 menit, ataupun daripada dikumandangkan azan sampailah qomat 15 menit waktunya. Kemudian dengan waktu-waktu yang lain adalah dengan 10 menit. Itu waktu yang kita katakan sesuai untuk diberikan kepada para jamaah untuk melaksanakan solat sunat. Dan hari ini kita dah ada di masjid-masjid kita ada jam digital yang memaparkan waktu iqamah, berapa minit lagi, ada detik-detik kiraannya. Maka saat kita masuk ke masjid, kita tengok kiraan detiknya masih jauh lagi untuk iqamat, maka kita solat sunat. Tapi kalau saat kita masuk ke masjid, kita tengok kiraan detiknya dah pun tinggal lagi seminit saja untuk qamat, maka pada ketika itu kita langsung tunggu sahaja
ya untuk melaksanakan solat fardu. Tidak perlu dengan kita melaksanakan solat sunat, kerana nanti kita akan ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam kalau kita melaksanakan solat sunat pada ketika itu. Sedangkan takbiratul ihram bersama imam merupakan salah satu daripada kelebihan dan perkara yang besar di dalam solat berjamaah. Jadi cukup dengan kita langsung tunggu saja. Baik, bila masa jemaah nak bangun berdiri, ini di antara perkara yang sering kali diperbahaskan. Cuma bahasan kita pada pagi ini mengikut tertib mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Maka ulama mengatakan orang yang sudah pun berada di dalam shaf, disebutkan dalam Al-Bujairimi menyebutkan bahawa orang yang dah berada dalam shaf sedang menunggu untuk solat, sunat bangun selepas selesai qamat. Kecuali kalau imam dah pun ada di depan, maka dia boleh langsung bangun ketika mana qamat. Dari segi tertib sunat, tuan-tuan, tuan imam sunat muncul selepas selesai qamat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka diadakan bilik khas untuk imam. Imam solat sunat dalam bilik dulu, kemudian bila selesai qamat imam keluar. Itu merupakan tertib perkara sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kita salat dulu sunat dalam bilik baginda, sehinggalah bila selesai qamat baru Nabi kita keluar. Bahkan dalam hadis Nabi kita katakan, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila diqamatkan salat, janganlah kalian bangun sehinggalah kalian melihat saya keluar. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan sunat orang yang dah pun menunggu di dalam shaf bangun selepas selesai qamat, kerana itulah waktu kebiasaan imam keluar, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Adapun dalam solat Jumaat, sebab tuan imam kita dah ada di mimbar, saat qamat aja kita dah boleh langsung bangun untuk merapikan shaf dan menyegerakan takbiratul ihram. Baik, berikutnya ialah mereka yang belum ada dalam shaf, mungkin yang di belakang, mungkin yang bersandar di tiang, mungkin yang dalam halaqah-halaqah kecil di belakang, ketika mana antara menunggu waktu solat tadi itu dibentukkan halaqah pengajian Quran dan sebagainya. Maka orang yang berada dalam halaqah, mereka yang berada jauh daripada shaf yang sebenar, sunat bangun ketika mana ucapan qad qamatis shalah. Bangun pada ucapan qad qamatis shalah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, sekumpulan daripada para tabi'in mengatakan, jalasna ma'a Abdillah ibni Amrin, kami duduk bersama dengan Abdullah bin Umar, dan tiba-tiba diqamatkan solat. Faqama rajulun minna, maka seorang lelaki daripada kami bangun. Maka berkata Abdullah, ijlis, duduk, dan kalian bangun ketika mana kalian mendengar qad qamatis shalah. Bangunlah ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah. Maka di situ para ulama mengatakan orang yang belum berada dalam shaf, dalam kumpulan halaqah ataupun di belakang, maka mereka bangun pada ucapan qad qamatis shalah dan bergerak masuk ke shaf yang sebenar. Yang berikutnya ialah orang-orang uzur, orang-orang sakit, uzur, lambat bangun dan sebagainya disebabkan sakit dan keuzurannya. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bangunnya mereka itu ketika mana ucapan qad qamatis shalah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada perbuatan Sayyidina Anas bin Malik, yang beliau pada penghujung daripada usianya. Anas bin Malik Allah panjangkan umurnya sehingga 102 tahun. Maka Sayyidina Anas bin Malik di penghujung usianya, saat beliau dah uzur dan kerap sakit, beliau bangun ketika mana ucapan qad qamatis shalah. Itu di antara perkara yang patut kita ambil tahu berkenaan dengan iqamat. Baik, yang saya sebutkan tadi itu tuan-tuan sudah pun mengambil perbahasan halaman pertama, kedua dan juga ketiga. Langsung kepada halaman yang keempat, memulakan solat berjamaah. Peraturan solat imam dan makmum. Shaf telah selesai kita bicarakan tadi.
hendaklah aturan solat makmum muwafaqah, iaitu menyamai dengan aturan solat imamnya pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Ya, nak menghukum sama ada boleh ikut ataupun tak boleh ikut dengan seseorang yang solat, kita kena tengok zahir solatnya. Ulama mengatakan sekiranya zahir solat itu tidak sama, maka pada ketika itu kita tidak boleh mengikut. Contohnya orang yang solat jenazah tak boleh jadi imam kepada solat lain, kerana solat jenazah zahirnya tidak ada rokok dan sujud. Saya pernah ditanya soalan, tuan-tuan, Ustaz, apa hukum imam sujud solat jenazah? Saya pun fikir macam mana pula ada imam sujud ni. Kita pun bagi jawapan, bagi hadis, bagi apa, ya, mengatakan solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Tiba-tiba petang dia hantar mesej balik, minta maaf Ustaz, salah informasi, rupa-rupanya imam tu nama dia sujud. La ilaha illallah. Ya, orang tanya siapa jadi imam solat jenazah, ada jemaah jawab imam sujud solat jenazah. Ya, jadi dia dengar kenyataan tu langsung tanya soalan. Ya, langsung tanya soalan. Rupa-rupanya imamnya nama sujud, bukannya imam sujud waktu solat jenazah. Ya, jadi solat jenazah tak boleh jadi imam kepada yang solat lain kerana zahir tak sama. Begitu juga orang solat jenazah tak boleh ikut kepada yang solat lain. Yang kedua, zahirnya juga tidak sama, ialah solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana 2 kali rakaat, 2 kali i'tidal, 2 kali baca Fatihah, baru dapat 1 rakaat. Maka pada ketika itu zahir solat sunat gerhana tidak sama dengan solat-solat yang lain. Ya, maka dengan sebab itu tak boleh mengikut antara satu sama lain. Yang solat gerhana tak boleh jadi imam, ya, yang lain juga tidak boleh jadi imam kepada yang solat gerhana. Baik, berikutnya peraturan yang kedua yang perlu kita tahu ialah sifat solat itu hendaklah orang yang rukhsah tidak boleh mengikut kepada yang azimah. Orang yang rukhsah tidak boleh mengikut kepada azimah. Itu dari segi sifatnya, iaitu mereka yang solat qasar tidak sah ikut di belakang orang yang solat tamam. Ya, orang yang nak buat sembahyang qasar, bukan jamak. Jamak boleh ikut, ya, tetapi kalau qasar, dia nak sembahyang qasar, zuhur 2 rakaat, ikut kepada imam tempatan yang zuhur 4 rakaat, hukumnya tidak boleh. Walaupun dia tunggu sehinggalah tuan imam bangun daripada tahiyat awal baru dia takbir supaya nanti sama-sama habis, tak boleh juga hukum dia. Sebab apa? Solat zuhur yang tamam itu ialah azimah, sedangkan ya qasar yang 2 rakaat itu namanya rukhsah. Ya, maka tidak boleh mengikut. Dan begitu juga tidak boleh mengikut orang yang solat qasar dengan orang yang tamam, walaupun tamam itu 2 rakaat. Seseorang melakukan qada sembahyang isya ikut di belakang imam yang solat subuh contohnya, ya, yang baru balik daripada Mekah, disebabkan atas penerbangan tidak melaksanakan solat isya, maka ketika mana sampai di KLIA, ya, sampai sudah subuh, maka langsung solat subuh. Selesai daripada solat subuh, tengok ada pula jamaah buat sembahyang subuh, maka dia nak qada isya, dia pergi ikut isya qasar di belakang imam subuh, maka hukumnya tidak sah. Walaupun subuh itu 2 rakaat, isya qasar 2 rakaat, tetapi kedua-dua sifat solat itu berbeza. Isya yang 2 rakaat itu qasar yang merupakan rukhsah, sedangkan subuh 2 rakaat itu adalah tamam. Maka dengan sebab itulah satu kenyataan didatangkan dalam matan Abi Syuja', dia sebut mudah aja, wala ya'tamma bil muqim, jangan berimamkan pada orang muqim, sebab solat orang muqim itu bukan qasar. Ya, orang yang qasar tidak boleh berimamkan kepada orang muqim, tak kira solat apapun yang dilakukan oleh orang muqim, sebab solat orang muqim ni solat tamam. Ya, baik. Adapun selain daripada yang kita sebutkan tadi, boleh mengikut antara satu sama lain. Boleh orang yang solat fardu ikut di belakang imam solat sunat. Contohnya seperti ketika bulan Ramadan, kita belum solat isya, kita datang ke masjid, imam sedang solat tarawih, maka kita niat isya ikut di belakang imam solat sunat, hukumnya sah dan boleh. Ya.
Boleh orang yang solat tunai ikut di belakang orang yang solat qada, hukumnya boleh. Seseorang melakukan qada sembahyang zuhur sesudah solat zuhur, ada jemaah yang datang ikut dengan dia solat zuhur, hukumnya boleh. Boleh orang yang solatnya ringkas ikut di belakang orang yang solatnya panjang, hukumnya boleh. Ya. Seseorang Masya Allah masuk ke masjid pada waktu zuhur, imam dah pun selesai solat, dia tengok tuan imam pergi ke tiang nak sembahyang sunat. Ya, oh imam nak sembahyang ba'diyah ni, sah makmum yang solat fardu ikut di belakang imam solat sunat. Ya, imam takbir dia langsung takbir ikut. Ya, kemudian Masya Allah qiyamnya lama, rokoknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama sangat. Ya, maka ingatkan 2 rakaat, tiba-tiba 4 rakaat juga, selesai zuhur yang terpanjang seumur hidup. Ya, sebab terlalu lama. Selesai langsung tanya imam, imam saya tumpang imam tadi, ingatkan imam sembahyang ba'diyah, saya sembahyang zuhur. Ya, kata tuan imam, saya kalau selepas zuhur saya buat sembahyang sunat tasbih. La ilaha illallah, patutlah panjang. Ya, jadi sah. Ya, sembahyang zuhurnya yang ringkas ikut di belakang yang sembahyang panjang. Ya, hukumnya sah. Ya, begitulah juga hukumnya seseorang yang sembahyangnya rakaatnya sedikit, sah ikut kepada yang rakaatnya panjang. Kita sembahyang qada subuh ikut di belakang imam solat maghrib contohnya. Ya, sebab subuh ada yang tinggal. Selesai jemaah maghrib di masjid, pergi ke belakang nak sembahyang subuh, tengok ada jemaah baru buat maghrib, maka kita pun ikut sekali dengan imam maghrib, sedangkan kita buat qada subuh, hukumnya sah. Ya, boleh hukumnya. Ketika mana tuan imam baca tahiyat awal, kita duduk tahiyat akhir sembahyang subuh. Saat tuan imam bangun menyempurnakan lagi 1 rakaat maghrib, maka kita menunggu. Ya, kita menunggu dalam keadaan tahiyat, sebab kita orang yang dah cukup rakaat, maka pada ketika itu tak dihukum kita ketinggalan 2 rukun, 3 rukun dan sebagainya dengan tuan imam, sebab peraturan solat kita dah pun taman. Tuan imam belum selesai lagi peraturan solat dia, maka dia bangun buat lagi 1 rakaat, kita tunggu dalam tahiyat. Waktu kita sedang menunggu, kita boleh pilih sama ada kita kekal menunggu sampai imam selesai ataupun kita niat mufaraqah. Ada pula tanya, kalau nak niat mufaraqah ustaz buat apa ikut? Ya, jangan salah faham tuan-tuan. Mufaraqah dalam hal keadaan yang dibenarkan tidak menghilangkan pahala berjamaah. Walaupun kita dah berpisah dengan tuan imam, tetapi disebabkan kita berpisah tu dalam keadaan yang dibenarkan, mufaraqah yang dibenarkan, maka pahala berjamaah kita tetap dapat. Perumpamaan orang yang bermufaraqah dalam hal keadaan-keadaan yang dibenarkan adalah sama seperti makmum lambat. Dia datang imam dah tahiyat akhir, dia takbir langsung duduk tahiyat akhir. Saat tuan imam bagi salam, dia bangun buat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat solat asar secara sendirian. Sebabnya dah selesai imam tadi, dia buat secara sendirian. Tapi apakah dia tak dapat pahala jemaah? Dia dapat pahala jemaah, walaupun dia sebenarnya rakaat pertama sampai keempat semuanya buat secara sendirian. Tapi kerana dia dah dapat 1 rukun dengan imam tadi, maka dia sudah dikira dapat pahala dan fadilat berjamaah. Maka begitulah juga hal keadaannya orang yang bermufaraqah dalam hal keadaan yang dibenarkan. Dia dah ikut dengan tuan imam 2 rakaat. Tuan imam bangun ke rakaat yang ketiga nak menyempurnakan maghrib, sedangkan dia pula solat subuh qadaan. Maka pada ketika itu dia mufaraqah. Mufaraqahnya itu mufaraqah yang dibenarkan dan tidak menghilangkan pahala berjamaah. Ya, sama seperti orang lambat tadi. InsyaAllah tuan-tuan, tepat jam 10 kita rehat 5 minit. Sebab saya tengok tuan-tuan dah mula gelisah kaki ke sana ke sini. Ya, kita faham. Ya, ustaz tak apalah dia duduk di kursi. Ya, kita faham tak apa, nanti jam 10 kita rehat. Ya, sekitar 5 minit ke 10 minit. Ya, kemudian kita akan sambung. Ya, pengajian laju-laju ni macam ni lah tuan-tuan. Ya.
Baik, niat solat berjamaah. Ya. Makmum hendaklah berniat menjadi makmum atau mengikut imam. Jika tidak, dia tidak mendapat pahala berjamaah. Tuan-tuan tolong buat catatan. Hal ni hal khilaf. Sebab dalam kitab Al-Qawlu Tam fil Ahkam Makmum wal Imam, Ibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri menyebutkan bahawa andai kata seorang itu mengikut kepada seorang lain dalam hal keadaan dia tak berniat sebagai makmum, maka solatnya batal. Ya, dalam kitab yang lain pula menyebut hanya tak dapat pahala berjamaah. Jadi tuan-tuan buat catatan. Ya. Yang berikutnya, imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Imam tak disyaratkan berniat menjadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam pun tetap solatnya sah, sebab dia tak terikat dengan siapa-siapa. Ya. Bahkan kadang-kadang ada hal keadaan yang tertentu memang seseorang itu tak dituntut berniat menjadi imam. Contohnya dia sedang sembahyang sunat rawatib, maka datang orang tumpang dengan dia sembahyang fardu. Orang yang sembahyang sunat rawatib itu kalau dia tak berniat menjadi imam pun tak mengapa, sebab memang tak dituntut. Sembahyang sunat rawatib adalah solat yang tak dituntut berjamaah. Maka dengan sebab itu, ya, kalau dia tak niat berjamaah sekalipun tidak mengapa, tetap sah makmum yang solat mengikut dengan dia. Ya. Baik. Dan perkara berkenaan dengan niat ini juga kita perlu permudahkan kepada teman-teman kita yang menghadapi masalah was-was. Kesian tuan-tuan, kawan-kawan kita yang was-was ni. Di antara sebab musabab datangnya was-was tadi itu kerana dia mengambil niat yang akmalul kamil, yang paling sempurna, yang paling panjang. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala, la ilaha illallah, sampai mustaqbilal qiblah pun sebut juga. Ya, usalli fardu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Panjang. Itu yang kadang-kadang takbir Allah dah nak sampai sini dah, tapi baru sampai 4 rakaat, ulang balik Allah, tak sampai lagi. Itu jadi itu. Ya, lama-lama jadi tabiat. Ya, asalnya mula-mula kerana ya konflik niat, tapi lama-lama jadi tabiat. Ya, konflik sebab apa ni? Nak menggabungkan semua tadi itu dalam Allahu Akbar. Maka ya, kita tolong kawan-kawan kita yang macam ni, ingatkan pada dia, ya, yang wajib ada dalam takbiratul ihram Allahu Akbar tu kena ada apa? Sahaja aku solat fardu zuhur, 3 ni aja. 3 ni aja yang wajib ada dalam Allahu Akbar. Adapun 4 rakaat tunai mengikut imam semuanya boleh selepas bar. Ya, selepas bar baru dia niat jadi makmum, boleh. Ya. Yang kena ada 3 saja. Sahaja aku solat fardu zuhur, 3 ni aja kena ada. Kesian kadang-kadang Allah usalli, Allah usalli, Allah hush. Marah kat diri dia sendiri. Terkejut kawan sebelah. Sebab apa? Dia takbir tak boleh-boleh. Ya. 8 kali dah tak boleh lagi. Kawan sebelah kata aku lempangkan langsung boleh sakit kawan ni kata. Ya. Jadi tolong dia, bagi tahu pada dia niat yang paling mudah. Ya. Yang selebihnya tu boleh luar daripada takbiratul ihram, boleh selepas Allahu Akbar. Ya. Kesian, ya. Kadang-kadang yang was-was ni tuan-tuan, dia mula-mula dengan takbir, kemudian dia jadi was-was pada benda lain pula. Ya, dia jadi was-was pada hal lain pula. Akhirnya semua benda was-was dalam hidup dia. Saya pernah jumpa tuan-tuan seorang budak muda, "Ustaz, saya ni macam mana Ustaz? Saya kalau saya mandi wajib, ya, sampai 3 jam." Ya. Sebab apa jadi macam tu? Saya niat sahaja aku mandi wajib Ustaz, tapi hati saya kata aku tak niat. Ada pula macam tu tuan-tuan. Tak niat apa duk mandi basah tu. Ya. Saya kadang-kadang Ustaz, saya sampai satu peringkat saya rasa hati saya kata awak bukan Islam. Sampai macam tu. Tuan-tuan, ya, saya kata awak ni kena pergi merawat ni, ya. Pergi jumpa perawat pun tak selesai juga. Balik jumpa kita juga duk tanya macam ni. Saya kata macam ni lah. Saya ingat-ingat guru-guru kita pesan, ya, orang yang kerap ada bisikan dan gangguan ni tuan-tuan, ya,
amalkan baca hizib Imam Nawawi. Ya, bacaan bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala mali wa ala ahli, ya, wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim, alfa bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, saya kata balik baca dan hayati makna-makna yang dah saya terjemahkan siap. Baca dan hayati makna-makna dia. Dia pun ya, balik amal, baca, ingat apa yang awak baca dan apa yang awak minta pada Allah agar hilang gangguan daripada awak. Dia amal tuan-tuan, alhamdulillah hilang, ya, hilang daripada gangguan was-was. Bahkan kita pernah jumpa yang lagi teruk lagi, ya, ada seorang muslimat, ya, ustazah, tapi tak dapat solat lebih dekat-dekat 12 tahun tuan-tuan. Tak boleh solat. Ya, sebab apa? Dia jadi sanggup terima, ya, yang nenek moyang dia punya, mak dia dulu. Sebab dia bongsu, maka dia sanggup terima. Bila mak dia sakit, sanggup terima. Bila dia terima aja, Masya Allah, ya, langsung tak boleh solat. Walaupun ustazah, dia duk rasa dia ustazah, tak apalah, terima dulu, nanti kita retiak ubat lah, ya. Sudahnya pergi jumpa dengan perawat semua, tak boleh, ya, tak boleh bantu dia. Dia hanya boleh solat ketika pergi Mekah aja, balik tak boleh solat. Kata, saya nak solat macam mana Ustaz? Ya, takbir aja ada macam tangan pegang kaki saya, rentap saya jatuh tergolek, kata dia. Saya solat duduk, dia angkat, dia pegang rambut saya, dia angkat sampai saya tergantung, Ustaz, kata. Ya, saya solat juga, dia pusing kepala saya pergi menghadap lain, ke tempat lain, Ustaz. Tu dia sampai macam tu. Ya, menangis suami isteri. Ya, saya kata saya tak pandai rawat-rawat ni, cuba ambil hizib Imam Nawawi ni, baca tengok. Yang ni tok guru kami pesan dulu, guru-guru kami pesan, kalau orang yang gangguan yang macam tu, ya, dibaca, insya-Allah hilang. Tapi kena ingat, faham apa yang awak minta, ya, sebab zikir kalau tak faham tak berguna. Zikir kena faham, makna-makna dia kena tahu. Baca dengan, ya, dengan penghayatan sungguh minta pada Allah. Ya, beberapa lama dia beramal, saya ijazahkan, kemudian datang balik, alhamdulillah Ustaz, isteri saya dah boleh solat. Ya, tuan-tuan, benda ulama dah tinggal banyak pada kita. Senjata dah ada tapi kita tak tahu nak guna. Ya, amalan-amalan ratib-ratib dan sebagainya yang ditinggalkan, dipusakakan oleh para alim ulama kita, ya, banyak sangat. Ya, dan ya, hizib Imam Nawawi inilah di antara doa yang disebutkan oleh para ulama, ya, sebagai kita katakan ikhtiar, ya, agar Allah memelihara seluruh, ya, keturunan kita dan begitu juga harta benda kita. Ya, diceritakan macam mana, ya, tajribah para ulama dulu bila mereka beramal, Masya Allah, sehingga kan, ya, orang masuk ke rumah tiba-tiba jadi laut dan sebagainya. Ya, itu di antara mujarrab, ya, dalam mereka berzikir dengan bacaan hizib Imam Nawawi. Dalamnya ada doa yang dibaca oleh Sayyidina Anas bin Malik, yang ketika mana Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengatakan, akan kubunuh awak wahai Anas. Kata Sayyidina Anas, aku tidak rasa bimbang dan takut kepadamu Hajjaj, kerana sejak bulu roma tumbuh pada tubuhku, aku sudah baca satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang Nabi kita katakan tidak ada sesuatu pun dapat memudaratkan awak wahai Anas. Ya, Imam Nawawi kumpulkan dalam bacaan hizib tersebut doa Sayyidina Anas bin Malik tersebut. Baik, jadi kita bantu kawan-kawan kita yang menghadapi was-was ni, kita maklumkan kepada dia bahawa niat itu mudah. Ya, jangan menyusahkan diri dengan niat yang panjang. Siapa yang tak boleh, siapa yang boleh, silakan. Niat yang panjang tadi tu, dia boleh dengan Allahu Akbar semua sekali terangkum, silakan, itu yang afdal. Ni saya cerita berkenaan dengan memberi kemudahan kepada kawan-kawan kita yang menghadapi kesukaran. Ya, jangan disusah-susahkannya, ya, sampai takbir tak dapat-dapat, kesian. Ya, jadi ingatkan dia, yang ada perlu ada dalam niat, sahaja aku solat fardu zuhur, ya, sahaja aku solat fardu isya, sudah memada. Ya, ada pun mengikut imam, ada pun 4 rakaat, ada pun tunai kerana Allah Ta'ala, semua tu boleh selepas Allahu Akbar. Ya, hukumnya sunat sahaja, kesemuanya ada dalam takbir tadi. Ya, baik. Hanya 4 solat yang wajib berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Ya, kita tengok halaman yang berikutnya.
Yang pertama ialah solat Jumaat. Jadi solat Jumaat kena tambah lagi satu. Sahaja aku solat fardu Jumaat makmum. Ya, kena ada dalam Allahu Akbar. Begitulah juga imam. Sahaja aku solat fardu Jumaat imam. Ya, kena ada dalam takbiratul ihram. Kerana solat Jumaat tidak sah kecuali secara berjamaah. Maka hendaklah daripada awal pelaksanaannya mesti sudah berjamaah. Ya. Yang kedua ialah salatul muadah. Solat muadah ialah solat ulangan, iaitu kita dah sembahyang solat fardu, kemudian kita buat ulang semula solat fardu kerana nak dapat pahala berjamaah. Ya. Kita dah pun jamak qasar di RNR, sembahyang maghrib dan juga isya, ya, di RNR. Kemudian bila kita sampai ke kampung halaman, ya, masjid kita baru solat isya, maka kita ikut semula sembahyang isya. Ia menjadi solat yang sunat kepada kita. Nabi kita katakan hiya sunnatul lakum, ia jadi sunat kepada kalian. Sembahyang isya yang kita buat jamak tadi itu dah sah. Ya. Adapun isya yang kita lakukan kali kedua ulangan. Sebab kita rasa bimbang kalau kita tak keluar ke masjid, rumah kita depan masjid. Orang tengok apa Pak Haji ni teruk sangat perangai. Ya. Orang sembahyang isya dia duduk santai kat rumah tengok TV. Ya. Hanya kita sebenarnya dah solat isya, tapi kita tak nak mengundang fitnah kepada orang. Maka kita datang lagi ke masjid untuk sembahyang isya. Maka solat isya yang kita lakukan itu adalah solat ulangan. Solat ulangan tidak sah kecuali berjamaah. Solat ulangan tidak sah kecuali berjamaah. Yang kedua, solat ulangan boleh dilakukan satu solat fardu berkali-kali ulangannya, asalkan tiap-tiap kali kita ulang secara berjamaah. Ya. Kerana dalil-dalil yang menunjukkan berlakunya solat ulangan semuanya secara berjamaah. Sayyidina Abu Bakar dah solat zuhur dengan baginda Nabi. Selesai zuhur ada jemaah yang baru masuk nak solat zuhur sendirian. Maka Nabi kita tanya, siapa yang nak bersedekah untuk orang ini? Maksudnya ya, ikut solat dengan dia supaya dia dapat pahala jamaah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kita kata, salli ma'ah, bangun dan sembahyanglah dengan dia. Maksudnya apa? Abu Bakar dah solat zuhur tapi ulang semula zuhur, ikut dengan orang yang baru solat zuhur. Nabi kita selesai solat isya, Nabi kita toleh ke belakang sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih Al-Imam At-Tabrizi menyebutkan sebuah hadis. Nabi kita selesai solat isya agak lewat. Maka saat Nabi kita menoleh ke belakang, Nabi kita tengok ada dua orang lelaki jauh daripada saf. Maka Nabi kita tanya, apakah kalian tak ikut solat dengan kami? Kata kedua-duanya, ya Rasulullah, masuk waktu kami dah solat di tempat kami, kemudian baru kami datang ke sini. Ya. Jadi kedua-duanya dah solat isya di tempat mereka, kemudian baru datang ke masjid, ya, ke Masjid Nabawi untuk bertemu baginda Nabi. Maka Nabi kita berpesan, apabila kalian datang ke masjid dan solat fardu sedang dilaksanakan, hendaklah kalian ikut. Hiya sunnatul lakum, ia adalah sunat bagi kalian. Maka ulama mengatakan solat ulangan adalah solat yang tidak sah kecuali secara berjamaah. Maka dengan sebab itu hendaklah berniat sebagai makmum atau sebagai imam dalam takbiratul ihram. Sahaja aku solat isya imam, tak perlu lagi dengan fardu isya, sebab itu bukan fardu. Ya, sebab ia solat ulangan, ya, ia sunat sahaja. Jadi sahaja aku solat isya imam, sahaja aku solat isya makmum. Ya, dah selesai kuliah, dah solat isya di masjid, balik ke rumah anak isteri belum solat lagi, pergi ambil wuduk, abah jadi imam. Tadi abah tak solat ke masjid ke? Dah solat, abah buat solat ulangan. Ya, hukumnya boleh. Ya. Baik, dua lagi tuan-tuan tak ada dalam catatan tu, tuan-tuan kena tambah, iaitu solat yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bintani menyebutkan bahawa
solat yang dinazarkan untuk berjamaah wajib berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Sebab solat itu solat yang dinazar untuk berjamaah, ya, maka wajib niat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Sebab terlalu suka dilantik menjadi pengurusi masjid yang baru, maka dia pun bernazar, wajiblah ke atasku sembahyang berjamaah 40 waktu di masjid. Masya Allah, nak bagi komitmen pada masjid, ya, supaya dia tiap-tiap waktu ada. Maka akhirnya kena datang sebab dah dinazarkan, ya. Maka tiap-tiap kali takbiratul ihram kena niat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Baik yang terakhir, yaitu solat yang dijamakkan dengan jamak takdim kerana hujan. Jamak ni tuan-tuan ada macam-macam jamak. Ada jamak kerana musafir, ada jamak kerana sakit, ada jamak kerana hujan, ada jamak kerana manasik haji. Jadi jamak kerana hujan, ya, tidak sah kecuali dengan jamak takdim. Ya, jamak kerana hujan tidak sah kecuali dengan jamak takdim, tidak boleh dengan jamak takhir, ya. Jadi ketika mana datang pada waktu zuhur, hujan lebat, kemudian tuan imam tengok pula air sungai dah naik ke paras yang bahaya. Biasanya kalau dah hujan lebat macam tu, dengan keadaan air sungai, bimbang akan berlaku banjir. Maka tuan imam kata, tuan-tuan, tengok keadaan musim hujan di tempat kita ni, dengan hujan yang lebat dan mungkin berlaku banjir. Bimbang kalau kita balik nanti asar masing-masing tak dapat datang, kerana, ya, takut air naik, ya, dengan air laut pun pasang. Masya Allah, ya. Maka pada ketika itu buat keputusan jamak takdim. Tujuan jamak takdim dengan asar tu supaya asar kita kita tetap dapat pahala berjamaah. Itu tujuannya. Maka jamak takdim kerana hujan tidak sah kecuali dengan berjamaah. Maka dengan sebab itulah, ya, hendaklah berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam takbiratul ihram. Itulah 4 macam solat yang wajib berniat sebagai imam atau sebagai makmum dalam Allahu Akbar. Adapun selebihnya, apa juga solatnya, maka boleh berniat sebagai imam atau sebagai makmum selepas selesai takbiratul ihram. Jadi kita stop dulu tuan-tuan, ya, pukul 10.20 kita akan sambung balik. Jadi yang nak refresh boleh refresh, yang nak ambil wudu boleh wudu, yang nak betulkan urat silakan betul, ya, yang belum minum dan nak minum silakan minum, ya. 10.20 kita masuk balik, ya. Kalau tuan-tuan, ya, disiplin dengan masa, insya-Allah mungkin kita dapat selesaikan. Tapi kalau, ya, kita tak disiplin dengan masa, mungkin kita tak sempat nak selesaikan, ya. Kita dah pun berlalu 1 jam tuan-tuan, kita baru sampai 7 muka surat, ya. Sedangkan buku kita ni ada, ya, 90 muka surat, ya. Jadi tuan-tuan fikir-fikirkan ada berapa jam lagi berbaki untuk kita habiskan, ya. Wallahu a'lam.